Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Syabana Hassan dalam Tijarah. 70 bilion ringgit, ya, bilion bukan million, bilion. Itu angka yang dilaporkan sejak merdeka sehingga tahun lepas mengenai jumlah harta pusaka yang beku dan tidak dituntut oleh waris. Salah satu sebab di antaranya adalah tiada sebarang wasiat yang ditinggalkan oleh si mati bagi melantik pentadbir menguruskan hartanya. Jadi ini menimbulkan persoalan, ya, sejauh manakah pentingnya urusan dokumentasi dan juga pentadbiran yang betul dalam menguruskan pembahagian harta selepas kematian. Terutamanya dalam isu-isu yang membabitkan pihak-pihak seperti isteri, anak-anak yang masih kecil, anak perempuan, anak angkat, ibu bapa kepada saudara mualaf. Tanpa dokumen yang sah dan terurus, nasib mereka mungkin tidak terbela. Antara kes benar yang berlaku dalam masyarakat di mana suami ni masih lagi terlantar di unit penjagaan rapi di hospital ataupun ICU, tapi adik-beradik suami sudah mula berebut harta. Isteri dan anak angkat pula tidak mampu berbuat apa-apa kerana suami tidak membuat sebarang wasiat. Ada pula yang sampai sekarang, ya, berparang, bergaduh, bahkan nyaris maut selepas dilanggar dan ditetap oleh ahli keluarga dipercayai kerana perebutan harta pusaka. Jadi ini menunjukkan isu pengurusan harta selepas kematian adalah antara isu kritikal yang membarah dalam masyarakat hari ini. Benar, pembahagian harta mengikut hukum faraid adalah apa yang termaktub dalam agama Islam dan semestinya Islam itu adalah agama yang adil. Namun persoalannya, adilkah jika masih ada waris yang tidak mendapat hak mereka dengan sewajarnya? Adakah faraid ini tidak adil? Atau kita ni manusia yang jahil? Atau adakah alternatif selain faraid sebagai jalan keluar bagi menyelamatkan hak mereka? Untuk mengupas dengan lebih lanjut berkenaan isu harta pusaka, kita menjemput Yang Amat Arif, Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar selaku Ketua Pengarah dan juga Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Assalamualaikum Datuk Setia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syabana, terima kasih. Terima kasih Datuk kerana sudi bersama kami di Tijarah hari ini. Terima kasih. Sama-sama. Datuk Setia, 70 bilion, ya, harta pusaka yang beku di Malaysia. Jika kita lihat, ya, Datuk, ya, harta pusaka beku ni adalah harta yang dimiliki oleh seorang arwah suatu ketika dahulu, ya, di mana mereka sudah pasti bekerja keras untuk mendapatkan harta ini. Dengan mungkin harapan satu hari nanti bila mereka meninggal, harta ini akan menjadi satu pahala berterusan bagi mereka. Ataupun untuk memberikan kepada waris-waris yang tidak berkemampuan. Kerana ada hadis sahih yang mengatakan sesungguhnya meninggalkan waris dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada ditinggalkan dalam keadaan meminta-minta. Jadi persoalan saya di sini, ya, Datuk, ya, apakah antara faktor utama yang menyebabkan 70 bilion ringgit harta pusaka beku di Malaysia? Silakan. Terima kasih Syabana. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Berbalik kepada soalan yang Syabana kemukakan tadi itu, saya boleh bahagikan kepada 3 faktor, ya, Syabana. Yang pertama iaitu faktor berkaitan dengan kesedaran. Allah SWT sebut secara jelas dalam surah Az-Zumar, "Qul hal yastawi alladhina ya'lamun wallazina la ya'lamun." Katakanlah ya Muhammad, adakah orang-orang yang mengetahui itu Syabana sama dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Jadi dia punya kata kunci di situ ialah pengetahuan. Pengetahuan yang saya sebutkan di sini ialah berkaitan dengan pengurusan dan perancangan. Allah SWT sebut di dalam Quran, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Seseorang itu tidak dikira kecuali berdasarkan apa yang dia usahakan, apa yang dia rancangkan. Kita biasa dengarkan macam mana kata, if you fail to plan, then you plan to fail. Betul. Kalau kita gagal untuk merancang, maknanya kita merancang untuk kegagalan. Betul. Jadi di sinilah Syabana bila saya sebutkan faktor yang pertama berkaitan tentang kesedaran, ilmu pengetahuan, kan, yang merupakan faktor utamalah yang menyebabkan berlakunya harta-harta yang beku sebanyak 70 bilion tadi itu. Selain daripada itu ialah faktor sosial. Kalau kita tahu kan di kalangan masyarakat orang Melayu ni kan Syabana, macam awal Syabana sebut tadi itu, kita faham bahawa faraid itu adalah segala-galanya. Sedangkan faraid itu adalah sebahagian daripada
ayat ataupun suruhan ketentuan Allah SWT. Namanya pun faraid ni faridah, satu yang ditetapkan oleh Allah SWT. Maknanya kan Syabana, ada cara-cara lain yang Allah sebut dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang towards yang Syabana sebut tadi tu, apakah selain daripada faraid itu ada cara-cara yang Islam ada? Memang ada dalam Al-Quran dan daripada hadis pun Nabi dah sebut. Syabana sebut tentang wasiat, tentang hibah dan sebagainya. Jadi kesalahan di kalangan masyarakat yang merasakan bahawa faraid itu adalah penyelesaian segalanya. Dikatakan harta yang banyak ni tak apa, tak perlu nak buat, tak perlu nak diuruskan sebab dalam Al-Quran dah ada faraid, berapa kita susah nak merancang. Jadi persoalan dia tu, adakah faraid itu ultimate ataupun faraid itu kan macam mana adalah merupakan satu ketentuan Allah apabila kita gagal untuk mengurus dan merancang dalam tempoh hidup kita. Dan yang ketiga adalah faktor pentadbiran. Maknanya daripada sudut perundangan banyak agensi yang terlibat. Ada mahkamah syariah, ada amanah raya, ada mahkamah tinggi, kan? Jadi bila melibatkan multi agensi tadi, yang ini pun juga dia menyumbang ke arah pembekuan yang 70 bilion tadi itu. So jadi itu Syabana, pada pandangan saya ada 3 faktor yang menyebabkan pembekuan harta tadi sebanyak 70 bilion. Saya setuju Datuk Setia bila Datuk Setia mengatakan kesedaran terhadap pengurusan harta itu masih rendah dalam masyarakat kita ya. Jadi Datuk Setia, apakah dalam pendapat Datuk Setia bentuk persiapan yang perlu dilakukan oleh seseorang itu untuk memastikan pengurusan harta mereka berjalan dengan lancar selepas mereka meninggal dunia? Sudah tentu yang pertama ialah ilmu pengetahuan, sebab dalam surah Az-Zumar tu Allah dah sebut tentang maklumat, tentang ilmu pengetahuan. Jadi dalam konteks ini kan sebenarnya ilmu pengetahuan berkaitan dengan apa? Ilmu berkaitan dengan pengurusan harta tadi tu. So jadi kena ada kesedaran tentang pengurusan harta tadi. Sebab kalau katakan kita dalam mindset kita rasakan bahawa faraid itu adalah penyelesaian kepada pengurusan harta semasa hidup, dan kita akan gagal. Dia akan gagal dalam menguruskan harta tadi tu. Kemudian ialah maknanya perkara yang kedua yang perlu dimaklumi ialah tentang harta-harta tadi tu perlu dikenal pasti. Dokumen-dokumen tu perlu disimpan dengan baik. Waris-waris kan Syabana perlu dimaklumkan tentang harta. Sebab banyak yang berlaku, masalah yang berlaku ialah kadang-kadang ada dokumentasi harta-harta ni yang tak dimaklumi oleh waris kepada si mati. Jadi bila berlakunya perkara ini, maka menyebabkan pengurusan harta selepas daripada kematian, dia itu akan menjadi masalah kepada waris dan masalah kepada pembekuan harta tadi itu sendiri. Baiklah, Datuk, saya setuju ada 2 faktor utama di sini. Satu, kesedaran terhadap masyarakat, dan satu lagi adalah dokumentasi yang betul yang sangat penting untuk memastikan bila seseorang itu meninggal, harta pusaka mereka boleh berjalan ataupun urusan proses tu berjalan dengan baik Datuk. Baiklah Datuk, terima kasih banyak. Kita akan berehat seketika sahaja, dan bila kita kembali kita akan bertanya pula kepada Datuk Setia mengenai hukum faraid dan jika ada alternatif lain selain daripada faraid sebagai jalan keluar bagi menyelamatkan hak-hak sesetengah waris. Jadi jangan ke mana-mana. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijarah dengan topik perbincangan hari ini, pengurusan harta, ringan beban arwah. Baik, Datuk Setia, saya nak bertanyakan mengenai faraid ataupun dalam bahasa Melayu kita iaitu hukum pembahagian harta pusaka selepas kematian seseorang yang beragama Islam. Kalau kita lihat ini Datuk faraid ini adalah hukum yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat 7 hingga 12 dan juga ayat 176. Jadi faraid ini bertujuan untuk memberikan keadilan kepada semua waris dan juga untuk mengelakkan pergaduhan di antara mereka. Namun apa yang kita lihat sekarang Datuk Setia, faraid ini banyak dikaitkan dengan tidak adil ataupun berat sebelah. Jadi persoalan saya kepada Datuk Setia, sedangkan hukum Allah ini sepatutnya perfect, tiada kekurangan Jadi adakah faraid ini sebenarnya tidak adil ataupun manusia ini sebenarnya yang jahil? Bagaimana Datuk? Okey, terima kasih Syabana. Seperti mana yang saya jelaskan awal tadi, bahawa faraid ini adalah merupakan the last resort. Maknanya kan Syabana, bila kita gagal untuk mengurus harta kita semasa kita masih lagi hidup,
dengan instrumen-instrumen yang mungkin kita nak bincang selepas daripada ni lah. So instrumen-instrumen selain daripada faraid ni dinyatakan adalah merupakan syariat dalam Al-Quran dan juga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tu. Jadi apabila kita gagal untuk merancang, barulah hukum faraid yang Syabana sebut tadi tu, pembahagian kepada waris-waris yang masih hidup. Barulah it comes into the picture. Ditentukan dalam ayat surah An-Nisa ni secara terperinci. Maknanya bila kita gagal untuk merancang, kan? So jadi maknanya Allah nak selamatkan kita Syabana, walaupun kita gagal untuk merancang semasa kita hidup untuk menguruskan harta kita selepas daripada mati, tetapi Allah ni sayang kepada umat manusia ni, kan? Ditentukan hukum pembahagian tadi tu supaya macam Syabana sebut tadi, supaya tak berlaku perkelahian dan sebagainya. Okey, bila Syabana sebut tadi tu, ada yang mengatakan bahawa ada hukum yang tak adil. Contohnya Allah SWT sebut lizzakari mislu hazil unsayain. Ini berkaitan dengan faraid. Maknanya bahagian untuk anak lelaki 2 berbanding dengan anak perempuan. Jadi disebut tu, bila kita tengok ayat tu kan Syabana, nampak macam tak adil. Anak lelaki 2 bahagian, anak perempuan 1 bahagian saja. Tetapi kita lupa ayat Quran ni kan Syabana, sebenarnya kita baca bersekali dengan ayat-ayat yang lain. Prinsip keadilan yang Allah SWT sebutkan secara jelas dalam Al-Quran. Yang ini kebertanggungjawabkan Allah SWT. Kalau kita tengok dalam surah An-Nisa ayat ke-34, bila Allah sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, bila mana kepimpinan itu diletakkan kepada lelaki, diletakkan bima faddalallah, maknanya ada kaitan antara kepimpinan tadi itu, lelaki tadi itu, dengan tanggungjawab dia tadi itu. Jadi yang ini bezanya Islam berbanding dengan mungkin din ataupun sistem yang lain. Maknanya ada kaitan antara tanggungjawab dengan hak tadi. Jadi bagi seorang anak lelaki yang mewarisi 2 berbanding dengan anak perempuan tadi, maknanya datang dengan ianya sekali adalah kebertanggungjawabkan tadi tu. Yang ni yang kita lupa Syabana, kita lupa tentang tanggungjawab tadi tu. So di situlah kaitannya antara keadilan yang ada di dalam faraid tadi tu berbanding dengan kebertanggungjawaban yang telah ditetapkan dalam Islam tadi tu. Betul tu Datuk Seri, saya setuju ya. Kita sepatutnya tekankan ya di sini ya, faraid ini bukan sahaja pembahagian hak ataupun harta ya, tetapi ia adalah pembahagian hak yang datang dengan tanggungjawab. Ya, betul. Tetapi dalam situasi sekarang ya Datuk Setia, di mana kita selalu mendengar tanggungjawab yang datang bersama hak itu tidak dilaksanakan ya. Hak mereka nak hingga berebut, bergaduh ya, tetapi tanggungjawab tu mereka tak nak. Jadi macam mana Datuk kita boleh selesaikan isu-isu seperti ini? Itulah, dia berbalik kepada isu kesedaran tu Syabana. Dan tuan-tuan dan puan kena ingat Allah SWT sebut secara jelas, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh tuan-tuan, saya semua kan, untuk melaksanakan amanah kepada pemiliknya. Dalam ayat yang lain Allah sebut wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan kamu makan harta orang lain dengan cara kebatilan. Jadi maknanya tuan-tuan, ada peringatan yang Allah SWT beri kepada sebagai orang Islam yang beriman kepada Allah SWT. Maknanya kita perlu tanamkan, sebagai orang yang beriman, kita perlu menyerahkan amanah kepada pemilik amanah tersebut. Kita perlu memastikan tidak ada kita makan harta orang lain yang merupakan satu perbuatan yang haram. Jadi bila kita fikirkan berkaitan dengan isu kebertanggungjawaban tadi, dengan menyerahkan amanah kepada pemilik amanah tadi, dan juga kita tidak memakan harta orang lain, maka insya-Allah Syabana, kita akan pastikan bahawa hak yang kita perolehi daripada faraid tadi tu kita akan laksanakan dengan baik, sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Setiap seorang daripada kamu yang dapat harta faraid tadi tu dengan jumlah yang banyak, ianya datang dengan kebertanggungjawaban. Ada benda yang orang lain yang perlu kamu laksanakan. Kalau contohnya ada waris yang mungkin susah, yang tidak dapat harta tadi, maka kita yang dapat harta yang lebih perlu memastikan waris yang tidak mendapat harta yang lebih tadi itu dibantu, diberikan bantuan. Jadi yang ini yang penting tuan-tuan, bila kita sebut tentang faraid, bukan isu pemilikan harta saja selepas kematian ayah dan ibu kita yang meninggalkan harta yang banyak, tetapi isu yang paling besar ialah bagaimana kita gunakan harta pusaka yang kita warisi tadi itu untuk kepentingan diri kita, menyelamatkan diri kita, sebab akhirnya Syabana kita akan bertanggungjawab ke atas bagaimana harta itu digunakan.
Baiklah Datuk Setia, terima kasih. Kita ada banyak soalan daripada penonton ya. Tetapi masa memang tak memihak. Kita akan berehat seketika sahaja dan bila kita kembali kita akan bertanyakan kepada Datuk Setia mengenai soalan-soalan daripada penonton ini. Jadi jangan ke mana-mana. Sebentar sahaja. Terima kasih kerana masih lagi bersama kami dalam Tijara. Baik, Datuk Setia, sebelum kita masuk terus kepada soalan penonton ya, saya ingin bertanyakan kepada Datuk secara ringkas ya. Datuk Setia ada sebut tadi mengenai instrumen-instrumen yang ada yang boleh digunakan bagi mereka yang tidak boleh menyelesaikan masalah harta pusaka ini melalui faraid. Mungkin Datuk Setia boleh terangkan secara ringkas apakah instrumen-instrumen itu? Okey, terima kasih Syabana. Antara instrumen yang ada yang boleh kita gunakan untuk sebahagian daripada pengurusan kita semasa kita masih hidup adalah yang pertama hibah. Hibah ini adalah merupakan pemberian semasa hidup yang dibuat atas dasar kasih sayang. Pemberian tanpa had dan boleh diberikan kepada sesiapa yang dikehendaki. Syarat membenarkan suatu hibah boleh ditarik balik jika ianya melibatkan hibah antara bapa, ibu dengan anak-anak. So yang pertama adalah yang disebut sebagai instrumen hibah. Yang kedua adalah wasiat, iaitu adalah pemberian yang berkuat kuasa selepas pewasiat meninggal dunia. Pewasiat dibenarkan untuk memberi tidak melebihi 1/3 daripada keseluruhan hartanya kepada bukan waris faraid. Contoh anak angkat. Tadi macam Syabana sebutkan ada kes yang suami terlantar di ICU, kemudian anak angkat, adik-beradik dah bergaduh dan ada anak angkat semua kan. So jadi instrumen wasiat ini membenarkan kepada mereka-mereka yang bukan waris selain daripada adik-beradik tadi itu untuk mendapatkan hak dia. Jadi kalau kita sayangkan kepada anak angkat dan kita tahu kalau kita tidak menggunakan mana-mana instrumen sama ada hibah ataupun wasiat, maka dia akan menyebabkan kezaliman kepada anak angkat kita tadi itu. So baki harta daripada 2/3 tadi dia ada dua syarat untuk wasiat ni Syabana. Yang pertama tidak melebihi 1/3 dan yang kedua tidak berwasiat kepada waris. So baki 2/3 lagi tu boleh dibagikan mengikut faraid tadi. So jadi ini antara instrumen yang boleh digunakan oleh kita semasa kita masih hidup dalam kita menguruskan harta-harta kita. Okey. Yang diajar dalam Islam. Sebab tu saya katakan tadi, apabila kita gagal menggunakan instrumen-instrumen ini, yang ini adalah sebahagian sebenarnya, bukan ada banyak lagi yang nak melantik pentadbir contohnya kan, yang menjaga pemegang amanah kepada harta kita selepas daripada mati. Yang ini adalah merupakan salah satu daripada instrumen yang dibenarkan dalam Islam tadi. Baik Datuk Setia, jadi kita ada dua instrumen yang pentinglah. Satu iaitu wasiat, satu lagi hibah. Wasiat kita boleh buat 1/3 daripada harta, hibah kita boleh buat kesemuanya. Ya, betul. Baik Datuk, kita ada banyak sangat soalan penonton ni, makin masuk makin banyak. Okey, soalan yang pertama ni Datuk. Soalan ni berbunyi seperti ini ya. Rumah yang dibeli masih belum dibayar penuh. Adakah ia boleh dikira sebagai aset untuk dihibah? Secara dasarnya hibah ni dia kena mutlak. Maknanya kalau katakan harta tu milik kita sempurna. Tetapi kita faham tau, Islam tu adil. Ada macam kita orang Melayu Islam mungkin kita tak mampu untuk kita tak ada cash untuk bayar rumah dan sebagainya. Kita buat pinjaman yang bercagar kan. So jadi maknanya dalam konteks nak menghibahkan tu dibenarkan dengan dua syarat lah. Satu dengan persetujuan, contohnya dengan bank. Yang kedua ada takaful di situ. Sebab apa kan Syabana? Sebab nak pastikan pihak yang pemberi pinjaman tadi, bank contohnya, kepentingan mereka ini juga terjaga. Sebagaimana ia ini terjaga kalau bila berlaku kematian tadi itu, maka takaful yang diambil oleh pemilik rumah tadi itu boleh digunakan untuk buat bayaran kepada harta yang dihibahkan tadi itu. So jawapan saya boleh dihibahkan tapi dengan syarat ada persetujuan daripada bank, dan yang kedua ada takaful di situ. Dua faktor utamalah ya Datuk Setia, persetujuan bersama bank dan juga takaful di situ ya. Betul. Okey, satu lagi soalan daripada penonton, Datuk Setia, kalau seorang meninggal, waris keluarkan duit dari akaun bank untuk perbelanjaan seharian, adakah boleh atau tak boleh guna langsung semua wang itu kerana ia sudah dianggap sebagai faraid?
saya dah sebut, saya bacakan ayat tadi, wala ta'kulu, jangan kamu makan harta secara batil. Jadi sebaik-baiknya, sewajarnya kena tunggu dululah. Sebab kita bimbang, tuan-tuan dan puan, kalau kita gunakan duit daripada bank tadi tu, duit yang kita guna tu adalah ada milik daripada waris-waris yang lain. So Nabi kata da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkan apa yang meragukan kamu kepada yang tidak meragukan. So lebih baiklah dalam konteks tu kan, untuk kita ikhtiat, cara kita berhati-hati supaya kita tak memakan harta, sebab memakan harta orang lain itu adalah dianggap sebagai hukum yang haram. Bagaimana pula Datuk Setia dalam situasi di mana isteri itu sangat memerlukan wang untuk menguruskan kehidupan seharian. Mereka tetap memerlukan untuk menggunakan wang itu. Bagaimana Datuk Setia? Nak menunggukan faraid juga ataupun bagaimana? Itu maknanya dalam konteks kalau ada keperluan di situ, kan kita ada kaedah sebut ad-daruratu tubihul mahzurat. Necessity kan, kalau ada keperluan, ada kemudaratan yang diperlukan. Saya setuju macam mana kan. Kalau nak menunggu pembahagian, sebab proses saya dah sebut tadi, pentadbiran harta pusaka ni bila berlaku kematian melibatkan multi agency, dia akan ambil masa yang agak lama. Betul. Jadi bila di situ ada keperluan, pada saya tidak salah untuk isteri tadi itu menggunakan sebahagian daripada itu untuk perbelanjaan dia. Islam itu adalah agama yang indah ya Datuk Setia. Betul, ya. Jana, betul. Okey, akhir sekali Datuk Setia, pandangan dan juga nasihat Datuk untuk memastikan bila seseorang itu meninggal, harta mereka akan menjadi harta pusaka dan bukan harta puaka. Nasihat Datuk. Betul. Ya, nasihat saya yang pertama, macam yang saya sebut dalam surah Az-Zumar tu, Allah dah pesan kita supaya kita mesti ada maklumat. Kita kaya dengan maklumat. So hari ni kita belajar kan Syabana, bahawanya faraid itu bukan satu-satunya cara bagaimana kita nak mengurus harta selepas daripada kematian kita. Kita ambil peluang masa kita masih hidup ni, instrumen yang saya sebutkan tadi, sebahagiannya berkaitan dengan hibah, wasiat, dan benda ini kita kena faham dan kita kena belajar supaya kita tidak mahu akan berlakunya masalah selepas kita mati. So pemahaman kita sebelum daripada ni yang kata tak payahlah nak mengurus harta, tak payahlah merancang sebab ada hukum faraid, yang itu kita kena tinggalkan dan kita gerak dengan cara yang baru. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tak akan ubah nasib kita ni sehinggalah kita ubah nasib kita sendiri. So bertitik tolak daripada inilah, maka kita perlu merancang dan mengurus harta yang kita milik dalam tempoh kita masih hidup ni dengan sebaik-baiknya, dengan instrumen-instrumen yang diajar dalam Islam. Yang bila kita gagal, barulah hukum faraid itu datang. Terima kasih banyak Datuk Setia atas penjelasan tadi. Betul, kita pun tak nak harta ini menjadi satu beban kepada waris ataupun kepada arwah itu sendiri. Harta ini sepatutnya membantu kita selepas kita meninggal, bukan sebaliknya ya Datuk ya. Terima kasih Datuk. Baiklah para penonton, kita sudah pun berada di penghujung rancangan. Terima kasih kepada Datuk Setia atas kupasan yang begitu padu sebentar tadi. Dengan ini kita dapat simpulkan sesungguhnya kefahaman masyarakat terhadap ilmu faraid ini masih lagi di tahap yang kurang memuaskan. Orang ramai perlu faham betapa pentingnya untuk melantik pentadbir dan melakukan dokumentasi agar urusan pembahagian harta selepas kematian dapat berjalan dengan lancar. Selain itu, orang ramai juga perlu benar-benar faham tanggungjawab yang datang bersama hak dalam faraid. Ia bukanlah hanya sekadar menikmati tuntutan harta sahaja, tetapi harus maklum dengan kewajipan tanggungjawab yang datang bersamanya. Oleh itu, rancanglah pembahagian harta dengan sebaik mungkin. Gunakan alternatif yang ada seperti hibah, wasiat bagi membantu melancarkan proses pembahagian harta. Akan tetapi jangan pula kita nafikan peranan faraid sehingga kita utamakan alternatif dalam melakukan proses pembahagian harta. Biarlah harta peninggalan ini menjadi asbab untuk kita mendapat pahala yang berterusan di kehidupan akhirat dan bukan penyebab kepada perpecahan dan punca kepada kezaliman di antara waris. Janganlah kerana tidak mempunyai pentadbiran yang betul, harta pusaka itu bertukar menjadi harta yang berpuaka. Sampai di sini sahaja untuk malam ini. Saya Syabana Hassan. InsyaAllah kita bertemu lagi di minggu hadapan dalam Tijarah, rancangan kewangan Islam anda. Assalamualaikum, selamat malam.